Dengan jumlah undian 23.85%, Faizul muncul juara AF 2013 menewaskan 5 saingan yang lain. Kemenangan itu membuktikan pola undian berubah agak drastik apabila pada awal konsert Faizul hanya berada di tempat yang ketiga. Membawakan lagu hanyut daripada Faizal Tahir dan lagu baru Sepasang Sayap, persembahan Faizul memikat peminat dan pengkritik tetap. Adri menyifatkan Faizul sebagai hero. Sharifah Amani tidak sabar untuk mendengar lagu ciptaan Faizul sendiri, manakala Roslan tidak terkejut jika Faizul menang. Kemenangan itu melayakkan dia menerima wang tunai RM100,000 dan kontrak rakaman. Sementara itu, duo Azhil berada di tangga kedua dengan undian 21.48%, menerusi lagu baru Hentian Terakhir dan Penglipur Lara. Bintang bersuara besar Amira berada di tangga ketiga, Indah di tangga keempat, Nabila di tangga kelima dan Aisyah di tangga keenam. Trofi dan hadiah kemenangan diserahkan Wakil Inspirer Datuk Siti Nurhaliza dengan disaksikan tenaga pengajar yang lain. Konser akhir AF 2013 berlangsung di Stadium Negara pada Ahad malam yang dihoskan Zizan Razak bersama Hafni Sahad. Hai, salam sejahtera. Anda bersama saya, Jezebel Su dalam Gala TV dan AF 2013 berakhir malam tadi dengan penuh gemilang. Gala TV bertuah kerana dapat bersama kesemua finalis di studio hari ini. Dan untuk segmen pertama, ini kita bersama Nabila dan Aisyah masing-masing berada di tempat ke-5 dan ke-6. Tahniah diucapkan kepada Nabila dan Aisyah dan terima kasih kerana sudi bersama kami. Dan mungkin bagi Aisyah, pertama kali, status anda sebagai warga negara Singapura, adakah ia menjadi punca atau kekurangan bagi anda? Okey, bagi saya tidak. Bagi saya percaya orang-orang di luar sana rasa yang tahu yang muzik ni universal dan ia tidak mengenal apa-apa nationality atau bangsa atau religion kan. So bagi saya itu bukan satu kekurangan untuk saya. Bukan satu kekurangan, tapi abang anda seorang penyanyi, Alif Aziz, seperti yang diketahui ramai. Mungkin dia ada memberikan nasihat atau tips sebelum pertandingan dan mungkin nasihat sebelum anda bergelar artis, sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai AF sendiri. Ya, adalah macam abang selalu cakap this is not going to be easy for you kan, tapi apa yang akak nak, akak boleh buat. Tapi yang penting akak kena fokus saja. Sebab senang untuk kita lari kan, senang untuk kita lalai. So, ya. Tapi dia sebenarnya ada tak sebenarnya menghalang atau mendorong sebenarnya sebelum anak? Mendorong actually. Ya, sebab abang memang very supportive of apa yang saya ingin lakukan di sini. Bagi Nabila sendiri, sebelum pertandingan, ramai meramalkan Nabila akan bergelar juara. Adakah ia sebenarnya memberi keyakinan atau tekanan untuk persembahan pada pusingan akhir malam semalam? Bagi saya dia adalah satu keyakinan dan juga tekanan kan? Tapi alhamdulillah sebab dia orang ada percaya pada saya, jadi benda tu buat saya lagi yakin untuk berada di atas pentas yang besar untuk malam grand finale tu kan. Jadi dan tekanannya ada sikit lah sebab peminat kita mengharapkan kita untuk bagi persembahan yang bagus kan. Jadi dua-dua pun ada dekat situ. Tapi awak pada awal pertandingan awak berada di nombor kedua dan kemudian berada pada akhir pertandingan berada di nombor kelima. Adakah anda kecewa sebenarnya selepas keputusan diumumkan? Okey, sejujurnya memang saya tak kecewa. Saya berpuas hati sebab bagi saya dah sampai final pun dah satu pencapaian yang hebat buat diri saya. Jadi itu untuk sampai ke tahap final pun bagi saya dah cukup untuk membuktikan yang saya mampu untuk buat kan Akademi Fantasia ni. Jadi saya tak rasa kecewa lah. Saya bersyukur sebab apa yang saya dapat ni yang bagus lah. Tapi melihat media sosial, banyak media sosial yang banyak kritikan negatif terhadap Nabila sebelum ni lah. So sekarang Nabila dah keluar AF. Adakah Nabila bimbang masa depan dan kerjaya Nabila dengan begitu banyak kritikan-kritikan negatif daripada peminat dan penonton? Okey, agak bimbang sedikit tapi kita tak perlu bimbang terlalu banyak kan sebab benda tu akan berterusan dan macam mana bagus kita sekalipun tetap akan ada suara yang akan memberi kritikan yang negatif sebab sebenarnya benda tu membantu kita untuk jadi lebih bagus kan. Jadi tak takut tu kita kena hadapilah semua benda tu. Untuk menjadi anak seni bukan mudah. Jadi saya alhamdulillah lah saya dah ambil kuat yang baik saja. Ambil yang baik saja dan kuatkan mental lah. Bagi Aisyah sendiri, selepas ini akan mungkin bercuti balik ke Singapura dulu ataupun akan stay sini jadi artis, kembangkan kerjaya terus? Saya nak balik. Saya rasa 3 hari tu saya nak balik duduk rumah je.
just nak duduk rumah dengan family 3 hari dulu kan. Lepas tu baru saya dah plan, I have made plans untuk memperbaiki diri saya. Saya tak nak stop di sini. Saya rasa sayang sebab kita dah sampai finals kan. Dah ada nama dah ada sedikit. platform, kita dah ada kita punya own penggemar. So saya nak push diri saya nak push, saya nak fokus. InsyaAllah. Aisyah sendiri puas hati tak dengan persembahan semalam? Bagi saya puas hati sebab saya rasa I had fun on stage. So and I think a lot of my penggemar-penggemar saya ada yang tweet yang kata Aisyah memang terbaik malam ni kan. So it doesn't matter. Actually saya number ke-6 ke, saya pertama ke, bagi saya dah buat yang terbaik. Saya dah buat penggemar saya happy dan saya rasa itu satu achievement buat saya. Tapi kalau tadi cakap nak kembangkan kerjaya, di Malaysia atau di Singapura? Malaysia, Singapura, Indonesia dan juga Brunei kalau boleh. Ambitious. Okey, bagi Nabila sendiri, kalau Aisyah cakap dia nak cuti 3 hari, mungkin Nabila sebelum perancangan kerjaya untuk lanjutkan kerjaya, mungkin Nabila nak bercuti dulu ke sebelum tu? Nak bercuti dulu lah kan, rehat dulu panjang-panjang kan. Tapi memang kita perlukan satu perancangan yang betul lah. Sebab kita tak boleh cuti je kan. Sebab bagi saya dah ambil benda ni satu benda yang serius buat saya. Dan saya dah ada perancangan saya sendiri sebab saya pun masih dalam tangguh belajar. Pembelajaran saya ditangguhkan. Jadi saya perlu plan benda ni betul-betul. Dan mungkin lepas ni saya akan sambung belajar saya balik. Jadi sambung belajar dahulu ke macam mana? Saya akan fokus bidang nyanyian saya dulu. Dan kemudian kita tengok macam mana lah. Kalau alhamdulillah rezeki saya berlanjutan di dalam bidang nyanyian, saya akan teruskan. Tapi insyaAllah belajar tu tetaplah kena sambung kan, habiskan. Bagi Aisyah nampaknya lebih serius dalam bidang nyanyian lah. Jadi mungkin masa depan nanti genre pilihan apa? Genre pilihan saya nak explore. Saya rasa saya masih 19 tahun, saya masih boleh explore kan. So macam sekarang ni we all know that saya boleh nyanyi macam folk, pop, ballad kan. So mungkin saya boleh try pop rock ke kan for a single, sebab judges pun pernah cakap yang saya boleh nyanyi pop rock. So mungkin one pop rock single we good kan. So saya nak explore lah. Dan mungkin sebelum kita berpisah, adakah Aisyah dan Nabila sudah bersedia untuk bergelar artis terutama dari segi mental? Ya. Kita kena bersedia. Saya bersedia sebab bagi saya kalau boleh saya nak positif je thinking. Saya nak filter all the negative ones sebab bagi saya tak perlu kan kalau kita nak sakitkan diri kita dengan benda-benda yang negatif. So jadi kedua-duanya sudah bersedia lah. Okey, baiklah. Terima kasih kepada Aisyah dan Nabila kerana sudi bersama kami, dan Gala TV akan berehat seketika dan kembali selepas ini. Kita bersama Indah dan Amira. Dan anda masih bersama saya lagi dalam Gala TV, dan seperti yang dijanjikan kita bersama juara AF 2013 Faizal dan juga naib juara Azil. Tahniah diucapkan kepada kedua-dua. Terima kasih. Okey Faizal, daripada awal pertandingan undian Faizal turun naik ya kita tengok, tetapi dinobatkan sebagai juara. Mungkin perasaan sekarang dinobatkan juara sehari selepas dinobatkan sebagai juara, perasaannya sebenarnya macam mana? Okey, sampai sekarang saya sebenarnya masih rasa macam tak percaya lagi lah. Ya, sebab saya pun tak expect yang saya akan ke final. Tapi ya, fokus saya memang inilah, bila saya dapat ke final tu memang saya terus fokus nak jadi juara. Nak jadi juara. Okey, tapi melihat persembahan semalam lagu Hanyut digerakkan oleh bot dan segalanya, banyak props. Sebenarnya susah tak? Itu lagu sepasang sayap. Susah tak sebenarnya nak buat persembahan dengan begitu banyak props yang terlibat? Sangat susah actually. Sebab kita kena, bot tu dia tak stabil. Lepas tu dia tarik pun dia macam kita tak lancar. Tak lancar. Jadi saya sebenarnya kaki saya tu macam ni sebenarnya. Kena balancekan badan tu. Lepas tu nak kena kawal diaphragm lagi supaya suara tak lari. Sebenarnya sangat susah lah. Sangat susah lah. Okey. Bagi Azil sendiri, diundi masuk dari AF masuk dan mempunyai undian tertinggi dari awal konsert. Jadi di tempat kedua, kecewa tak? Okey, sebenarnya perasaan kecewa tu bila final tu kita orang memang dah tolak tepi sebab kita orang memang percaya pada rezeki. Dan pasal AF masuk tu sebenarnya kita orang nak berterima kasih kepada penyokong kita orang sebab beri kepercayaan dan beri peluang kedua sebenarnya kepada Azhil. So kita dah buktikan semalam, and alhamdulillah mereka puas hati dengan persembahan kita orang, itu yang paling penting. Dan kita orang sebenarnya tak rasa kecewa langsung sebab kita tengok persembahan semalam sangat
sangat dahsyat. Even semua finalis menunjukkan persembahan macam persembahan terakhir diorang memang final. So siapa juara pun memang layak malam tu. So sebab tu bila kita orang dapat naib juara, kita orang rasa macam wow, tak sangka at least dapat naib juara kan. Kita orang sangat-sangat happy. Tapi diundi masuk meneri AF masuk kan, anda mungkin kekurangan sedikit masa berbanding finalis lain. Mungkin adakah itu kekurangan untuk anda membuat persediaan sebenarnya? Okey, betul. Memang betul kita orang masuk agak lambat dibandingkan dengan finalis-finalis yang lain. Tapi bila kita nak cakap kita dalam program reality ni, kita tak boleh jadikan itu sebagai alasan. So kita orang kena bertanding juga sebab it's final already. Dan Faizal, kita tahu semalam selepas pertandingan Faizal ada ceritakan bahawa akan memberikan wang tunai RM100,000 itu kepada ibu bapa anda. So bagaimana wang itu akan digunakan, dan kita dengar akan bagi kat ibu bapa kerana mereka tengah sakit. So mungkin apa sebenarnya perancangan Faizal? Perancangan dia simple je. Dapat cek tu bagi dengan orang. Lepas tu let them handle the money. Because memang itu adalah niat saya dari pertama sekali saya pergi ke audition. Itu sebenarnya driving force saya untuk untuk masuk ke AF memang ni. masa audition tu memang dah terfikir duit kalau menang memang bagi parents sepenuhnya. Tak ada tak terfikir nak simpan sedikit untuk diri sendiri, mungkin perancangan dah benda yang dah lama inginkan nak beli ke macam mana? Pasal tu lah saya bagi dengan diorang dengan harapan yang diorang akan bagi saya beberapa puluh ribu macam tu, and then fikir something lah, apa-apalah boleh buat. Tapi keadaan ibu bapa sekarang macam mana sebenarnya? Okey, saya mereka dah berumur dan masih lagi bekerja, jadi saya sangat concern tentang benda tu lah. Dan saya rasa tanggungjawab saya untuk membantu keluarga. Yes, membantu put the food on the table right now. Jadi kawan-kawan semua akan berehat. So Faizal akan pulang ke Sabah untuk memberikan cek itu kepada ibu bapa ke macam mana untuk berehat seketika? Sekarang ni rasanya nak balik sekejap. Lepas tu kalau cek tu dapat awal memang bagi dorang teruslah. And then balik ke sini dan dapat pursue kerja. Yes. Perancangan kerja sebenarnya macam mana? Kalau tadi kata nak balik kampung berapa lama, dan kembali ke sini, perancangan kerja dia macam mana? Okey, saya akan balik kampung sekejap, tak lama lah, mungkin dalam seminggu macam tu lah. And then balik ke sini dan terus fokus dalam nyanyian. And then saya akan try to compose my own song lah. Lepas tu bincang dengan producer apa semua. See what happen. Bagi Aziz sendiri, kita tahu RM30,000 akan dibahagikan atau mungkin wang itu akan dilaburkan untuk kerja dan album anda pada masa akan datang. Okey, sebenarnya kalau nak ikutkan 30,000 tu nak kata dibahagikan apa semua, memang kita orang dah duo. So benda tu insya-Allah kita orang akan kongsi dan membina karier kita orang. Yang penting kita orang guna benda tu untuk karier kita orang pada masa hadapan juga. Kita orang fikirkan future lah. Yang penting maknanya kita orang tak boleh nak membazirkan untuk benda-benda tak faedah apa. Yang penting kita orang kena fikir apa yang kita nak buat untuk masa depan, apa produk kita untuk masa depan, itu paling penting. Tapi semalam selepas menang mungkin anda berdua ada dah berbincang dah album apa nak dikeluarkan, genre apa ke, dah ada mungkin idea? Okey, semua tu masih lagi dalam perancangan. So kita orang tengah tunggu keputusan daripada Astro dan semua pembincangan, dan kita orang akan update lah dengan penyokong-penyokong kita orang macam mana. Selepas ni akan kekal sebagai duo berterusan. Itu semestinya. Itu sudah pasti. Kita orang akan kekal sebagai duo sebab orang dah terima kita sebagai duo, dan rezeki kita orang dalam ni memang sebagai duo. Sebab tu kita orang kena kekalkan benda tu sampai bila-bila. Dan bagi Faizal sendiri, tadi kata nak kompos lagu sendiri. Mungkin kemahiran dalam kompos lagu bagaimana? Genre apa? Kalau kira kemahiran tu, itu yang saya masih lemah lagi lah. So pasal tu saya rasa masih perlu belajar lagi lepas keluar dari AF ni. Genre, basically saya memang suka muzik-muzik rock. Tapi saya tidak menghadkan saya punya imajinasi. Kepada rock saja. Saya lebih suka kepada eksperimental macam tu lah. Tapi sebelum ni dah pernah tak lahirkan banyak lagu ke? Saya pernah cuba. Dan rasanya macam tak best lah. Tapi Faizal sendiri pernah tak bagi lagu-lagu untuk didengar oleh Inspirer sebelum ni? Lagu sendiri? Ya, lagu sendiri yang ditulis. Belum ada kesempatan lagi. Hopefully lepas ni
ada kesempatan. Kalau Faizal sendiri boleh cipta lagu, Azil sendiri ada tak terfikir Ya, nak kita mencipta? orang memang berminat untuk membuat kita orang punya produk sendiri kalau boleh, because kita orang memang sebelum masuk AF pun dah start berjinak dengan membuat lagu sendiri sebenarnya. So insya-Allah kalau lepas ni kalau kita diberi peluang, dan memang kita orang akan try untuk buat Azhil punya style pula. Ya, so mungkin untuk second single kita orang ke, mungkin kita orang akan lahirkan dengan lagu kita orang sendiri. InsyaAllah. Ya. Tapi peminat masing-masing dah ramai sekarang. So mungkin sekarang kalau dah keluar, bersedia tak untuk dikerumun peminat macam mana? Oh. Okey, kalau nak ikutkan kalau nak ikutkan since kita masuk AF ni, kita dilatih untuk macam mana nak deal dengan situation bila kita keluar AF sebenarnya. betul. So bila kita orang habis AF ni, tak adalah terkejut sangat untuk penerimaan orang-orang luar dengan kita orang, sebab tu kita orang diberi pendekatan which is dapat berhubung dengan menggunakan social network. Yes. So benda tu dah buat kita rasa at least dekat dengan diorang. Ya. Sebab sokongan mereka memang sangat diperlukan, sebab tanpa mereka kita memang takkan ke mana lah. Betul. Okeylah, baik, sebelum berpisah mungkin Faizal dan Azil ada pesanan terakhir buat peminat-peminat di luar sana? Okey, sang juara silakan. Silakan sang juara. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kepada semua yang telah mengundi saya, tidak kira dari Sabah ke dari sini Semenanjung. Saya sangat berterima kasih kepada anda semua, dan jangan berhenti untuk menyokong saya. Thank you very much. Bagi Azil, tak ada pesanan? Bagi kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penyokong-penyokong AF 2013 dan juga penyokong Azhil kerana sentiasa menyokong bintang-bintang AF dan juga Azhil, dan juga telah mengangkat kita sebagai naib juara. Ya, dan juga insya-Allah kita orang akan kekal sebagai pasangan duo yang mungkin pertama dan terakhir di Malaysia. Ke mana tu? Harapan tinggi. Ulama. Okey, baiklah. Terima kasih kepada Faizal dan Azil kerana sudi bersama kami di Gala TV. Baiklah, sekian saja Gala TV. Hantarkan cadangan anda ke galatv@astro.com.my. Saya Jezebel Sudan, teruskan menonton Astro Awani, berita segenap dimensi. Salam hormat. Anda masih bersama saya dalam Gala TV, dan seperti yang kita janjikan, kita bersama Amira dan Indah yang merupakan pemenang tempat ketiga dan keempat dalam AF 2013. Tahniah kepada Amira dan Indah, dan terima kasih kerana sudi bersama kami di Gala TV. Okey, persembahan pertama Indah mendapat standing ovation daripada penonton, dan perasaan ketika itu, dan juga kecewa tak kerana gagal menjadi juara? Okay, masa tu perasaan actually saya semalam saya just fikir saya just nak have fun je nyanyi. Saya nak all out sebenarnya sebab kita dah final kan. So bila dapat standing ovation tu saya syukur Alhamdulillah. Saya terharu sangat-sangat daripada Datuk Siti dan juga inspire saya semua kan. And then kecewa ke tak tu saya rasa saya tak perlu kecewa sebab kita rezeki masing-masing kan. Saya dah sampai ke final ni pun saya rasa dah okey sebenarnya. Dan Amira sendiri, persembahan malam tadi gembira dengan prestasi yang ditunjukkan semalam? Rasanya boleh orang cakap rasa positif tu ada lah. Tapi apa pun semalam sebenarnya saya macam tak cukup rehat sangat, jadi mungkin tak fit sangat lah sebenarnya. Jadi rasanya boleh lebih banyak lagi diberikan. Rasanya mungkin ada banyak lagi yang boleh dia boleh diasah lah kot. Dalam sneak peek sebelum menyanyi tu, Amira ada cakap Amira berasa sedih kerana sentiasa mendapat kritikan negatif kan. Tetapi selepas pertandingan semalam, rasanya banyak tak yang dipelajari sepanjang pertandingan ni? Oh, memang banyak. Sebab selama 10 minggu kat dalam ni, kadang-kadang benda yang kita tak pernah terfikir kita akan dapat kan. Sebenarnya secara tak langsung dia menguatkan kita lah dari segi mental maupun fizikal sebenarnya. Bagi Indah sendiri, pengalaman sepanjang pertandingan mungkin yang perit, yang manis ke? Banyak sangat yang saya dapat dekat dalam AF ni. Sebab tu bila dah habis ni saya rasa macam kehilangan. Macam first kali kita belajar vokal, kita belajar drama. And then saya dengan kawan-kawan belajar mengenali satu sama lain, and then belajar bersabar, positif. Banyaklah yang saya belajar kat dalam ni yang saya tak dapat dekat luar. Bila saya masuk dalam ni baru saya faham. Suka tak sebenarnya lagu baru yang single baru Indah yang diberikan, sebab ramai orang tweet dan bercakap tentang lagu baru tu?
Suka, Alhamdulillah saya suka lagu tu. Ballad, kalau nak ikutkan market Malaysia memang sesuai sangat lagu tu dengan saya. Tapi adakah rasanya dengan kemasukan dalam AF ni kemunculan semula Indah, sebab sebelum ni kan pernah mengeluarkan album tapi tidak begitu berjaya? Ya, dia satu bonus lah untuk saya, satu platform untuk saya. Macam sebelum ni orang semua tahu saya pernah buat album, tapi saya tak dikenali sangat kan. So benda ni baiklah, bagus untuk saya lah sebenarnya. Tak menang pun saya rasa berbaloi sebab semakin dikenali. Bagi Amira sendiri, mungkin perancangan kerjaya selepas ini bagaimana? Nak berehat dulu ke seperti kawan-kawan lain ke macam mana? Itu memang sesuatu yang kita orang inginkan sebenarnya sebab sebab Mira dengan Kak Indah Johor. So kalau boleh memang nak balik kejap lah. Dapat 2-3 hari pun jadi sebab dah 3 bulan kan tak balik kampung. So rasa macam kalau boleh nak rehat lah. Lepas tu baru kita orang akan susun balik lah macam mana tengok rezeki lepas ni. Kalau tadi cakap nak rehat dulu kan, tapi perjalanan kerjaya lepas ni memang nak jadi penyanyi sahaja ke? Mungkin dah ada perancangan dah ada idea untuk album ke macam mana? Sebenarnya Mira tengah belajar lagi. Jadi rasanya Mira akan sambung belajar dulu. Tapi dalam masa yang sama mungkin kalau ada free time tu Mira akan buatlah kerja-kerja sampingan tu. Tapi Mira rasa buat masa ni Mira akan fokus untuk belajar dululah. So kira macam kalau ada job kat luar tu akan pergi tapi mungkin weekend ke. Belajar berapa lama lagi Lagi 1 sem. Mungkin pengalaman bersama tiga-tiga inspirer kan, Melly Goslow, Datuk Siti Nurhaliza dan Faizal Tahir. Mungkin bagi Indah dahulu, apa yang dipelajari daripada mereka bertiga? Okey, kalau daripada inspirer Faizal Tahir, saya belajar dia punya style. Actually, inspirer Faizal dia tahu style kami semua tau. Dia tahu style macam Amira style dia apa, saya style apa, macam genre kita orang dia dah tahu, dia dah set. Okey. Macam ibu pula, Ibu Melly, kami panggil dia Ibu Melly. Ibu Melly dia seorang memang nampaklah karakter seorang ibu tu. Dan dia banyak bagi kita orang dari segi motivasi. Penyayang. Motivasi, dia bagi kata-kata yang positif, semangat yang membina untuk kita orang. Kalau inspire Datuk Siti, saya rasa terharulah sebab dia antara inspire yang paling saya sayang. Sebab dia faham kami, dia tahu apa yang dia nak buat untuk kami supaya kami nampak bagus, nampak perform dengan baik dekat kaca TV. Bagi Amira sendiri, ketika dia inspire, bagaimana dia memberi inspirasi kepada Amira sendiri? Okey, macam Faizal Tahir, macam Kak Indah cakap tadi, dia kreatif tau. Dia orang dia very smart lah. Apa yang dia fikir tu kadang-kadang benda kita tak sangka kan. Macam iTunes lah. Dia macam, okey, awak genre ni, awak genre dia tahu benda, apa yang dia tahu apa yang sebenarnya kita perlu. Lepas tu macam Ibu Melly memang sangat penyayang. Kadang-kadang tengah borak-borak tiba datang peluk, benda-benda macam tu. Tapi dalam masa yang sama dia menegur lah, menegur. Tapi macam mak-mak bila menegur kan. So bila Ibu Melly ni kita rasa macam dia lebih kepada sifat-sifat penyayang lah. Untuk Datuk Siti, dia pun sama, antara inspirer yang sangat kreatif sebab beliau banyak pengalaman kan. Jadi apa yang dia bagi kat kita tu benda yang kita tak dapat lah kat luar. Dan mungkin sebelum kita berpisah untuk berehat, kata-kata akhir untuk penyokong-penyokong Mira dan Indah? Okey, kata terakhir saya untuk semua fans saya, terima kasih kerana sudi mengundi saya berhabis-habisan duit. Nombor 4 pun saya syukur Alhamdulillah kerana saya dapat final dan teruskan menyokong saya. InsyaAllah kita jumpa satu masa nanti. Okey, untuk Mira pula, Mira nak ucap terima kasih sangat-sangat sebab sudi Afundi. Dapat nombor 3 memang Mira tak sangka pun sebenarnya, sebab sesuatu yang dapat final pun Mira tak sangka. Jadi Mira harap teruskan menyokong walaupun susah senang ke lepas ni, harapkan teruslah berada dengan Mira. Okay, baiklah Mira dan Indah kerana sudi bersama kami, dan Gala TV akan berehat sekali lagi, dan selepas ini kita akan bersama Faizal dan Asil.